Itu soalan yang seterusnya. So kita tanpa masa kita soalan ketiga. Teruskan. Anak yang manja pula. Dia kena mengena juga. Dia ada kaitan kat ni, terutamanya musim ni. Anak manja. Mak bapaknya tak, maknya lah terutamanya tak sampai hati nak tegas. Nak bertegas. Aduh. Tu masalah kat anak ke kat mak tak tahulah kan. Ya sebenarnya anak yang manja ni ya kadang-kadang maaf cakap lah ya, kadang-kadang kita mak ayah yang memanjakan mereka. Terutamanya anak sulung, mungkin anak bongsu, mungkin anak 4 orang perempuan. 1, 2, 3, 4 perempuan. Yang nombor 5 adalah lelaki. Allahu Akbar. Dia punya manjakan. Abang, kakak-kakak manjakan dia. Mak abah manjakan dia. Itu yang jadi quite spoil tu. So, kita kena cari dulu apa punca kemanjaan anak itu. Dah tahu puncanya, kita pun kena bertindak dari situ. Okey. So, ikut ialah pengalaman kita semua ya. Antara punca anak-anak manja ni mungkin sebab itulah layanan mak bapak kepada anak. Anak dan mak ayah ni terlampau memanjakan anak-anak, maka mereka jadi ekstra manja. Ya, terutamanya pula kalau rumah yang ada pembantu rumah sampai 2-3 orang ya. Lepas tu mak pun memang manjakan anak, apa anak ndak jangan sebut. Pukul 3 pagi pun kalau nak makan ataupun nak apa pun akan disediakan. Ini pun satu perkara yang memanglah semua mak ayah, terutamanya ibu, amat sayang pada anak. Tapi bila kita sentiasa comply ataupun memenuhi kehendak anak pada waktu yang tak munasabah, maka anak akan jadi ekstra manja. So kena mak ayah kena berubah step by step, langkah demi langkah kena berubah, ya, kena melayan anak mengikut situasi, kondisi dan umur, maka dan kita akan masukkan unsur-unsur tanggungjawab, unsur-unsur kematangan, unsur-unsur kata orang tu perubahan agar kurang manja. Satu. Yang keduanya yang saya nampak ialah ada kes, ya, banyak kes lah yang ikut kajian dan kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar ginekologi terutamanya dan pakar psikologi. Saya pun buat kajian daripada kes-kes yang saya counsel. Rupanya emosi ibu waktu mengandung ya akan mempengaruhi personaliti, kewibawaan, perangai anak yang dikandung. Contoh yang paling mudah, ibu yang mengandung anak sulung atau ibu masa mengandung kali ketiga tu dia ekstra manja, ekstra mengada-ngada, ekstra nak dipamper lah. Sikit-sikit kecil hati, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit menangis. Entah kenapa dia ekstra sensitif. Maka ikut kajian Allah punya kuasa ya, emosi ibu waktu mengandung akan mempengaruhi dengan signifikan perangai baby yang dikandung. Ya, ada satu kes. Ini satu kes yang saya nak sebut. Tapi kes ni banyak berlaku dalam sesi kaunseling yang saya kendalikan. Ya, seorang anak yang memang sangat-sangat benci pada ayahnya, anak sulung. Benci pada ayah dan ayah pun benci sangat ke anak ini. Saya pernah cerita kes ni dulu ya. So, rupanya bila saya kaji, tanya rupanya, ini dia. Masa ibu mengandung anak sulung itu dalam emosi ibu memang benci sangat kat suami, kat ayah tu. For no reason. Ya, bau badan ayah pun dia tak suka. Ayah kena mandi sampai 17 kali sehari ya, sebab dia tak tahan. Ya, dia memang tengok muka je menyampah. For no reason. Rupanya kesannya anak dalam kandungan, anak lelaki, akhirnya bila lahir, dia benci ke ayah. Ayah pun tak boleh tengok anak ini. Ayah ni akan marah anak ni tanpa sebab. Nak pukul anak tanpa sebab. So bila kita dah tahu puncanya, saya pun, ni pun selepas dapat ilham dan dapat istikharah, saya dapat ilham bahawa saya pesan pada ibu ini untuk solat taubat, lepas solat isyak tu solat taubat 2 rakaat dan solat hajat. Dalam masa solat hajat, di sujud yang terakhir, saya minta mak dalam hati berdoa, wahai Allah, aku masa mengandung anak sulung aku terlampau sensitif, aku benci kat suami aku, menyebabkan anak aku pun benci kat suami aku pun benci kat anak aku, ya Allah tolong. So selepas seminggu mak ini sembahyang taubat dan hajat, selama seminggu 7 hari berturut-turut, dengan izin Allah, ayah berubah hatinya. Pandang anak sudah tidak benci, anak tak benci ke ayah, mereka dapat duduk semeja makan. Dulu tak boleh. Anak tu sekarang dah umur 11 tahun masa datang jumpa saya, dan mereka memang tak boleh tengok eye to eye. Ini satu bukti, ini banyak lagi contoh yang lain yang lebih kurang sama. Emosi ibu waktu mengandung akan mempengaruhi baby yang dikandung. Justru, kalau mak masa mengandung terlampau manja, for some reason, ekstra manja kepada suami, pada mak, pada mertua,
maka anak yang dikandung. So kalau ini berlaku, what to do? Samalah. Mak solat, lepas solat isyak, solat taubat, and then solat hajat. Masa sujud yang terakhir, dalam hati, cakap kat mulut batal. Ya, cakap kat hati, ya Allah, aku dulu masa mengandung anak aku yang nombor 3 ni, aku ekstra manja, aku mengada-ngada. Sampai anak aku pun mengada-ngada keterlaluan, ya Allah. Aku minta ampun, tolong ya Allah, aku minta ampun atas situasi itu. Ya, ni bukan disengaja, bukan salah siapa-siapa, ni mungkin bawaan budak dan sebagainya kan. So, bila kita minta ampun atas situasi itu, Allah akan repair hati ibu, repair hati anak, maka kesannya selepas seminggu, 2 minggu, maka anak akan berubah. So, untuk benda yang sama, untuk anak yang ekstra manja ini, saya pernah sebut dulu, ulang balik, cuba mak atau ayah, especially mak ya, masa anak yang terlampau manja ni sedang tidur, pukul 10, 11 malam, yang sedang tidur, mak baca kat kepala anak Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Insyirah, embus kepalanya, and then bisik kat telinga. Boleh? Bisik boleh, cakap dalam hati boleh. Contoh, wahai anak, kata anak tu nama Arif. Arif, kau jangan mengada-ngada, Arif. Kau jangan mengada-ngada. Ya, aku piat telinga kau kalau kau. So, berbisik pada anak yang sedang tidur, programkan otaknya supaya kurang manja, kurang lebih bertanggungjawab, lebih berdikari, ya, lebih berani, lebih tegas. Dan ikut kajian saya, pengalaman peribadi saya pun, bila saya bercakap pada anak saya selama 7 hingga 10 malam berturut-turut, maka apa yang saya bisikkan semasa mereka sedang tidur akan berlaku dalam realiti. Jadi mudah-mudahan ini ratus ribu orang yang saya telah pesan benda yang sama, dan berpuluh-puluh ribu yang datang kepada saya kemudiannya memberitahu bahawa dengan izin Allah memang betul lah doktor, bila saya bisik kat telinga anak saya, ya, maka dia berubah kepada apa yang saya bisikkan. Jadi so ini namanya subliminal learning, reprogramming of the mind using kata orang tu apa nama kata mental vibration. Ya, anak sedang tidur gunakan gelombang theta, ya, the theta waves, ya. So anak sedang tidur, gelombang theta yang keluar, ya. So mudah-mudahan akan dapat theta ke delta, ya, theta dan delta lah, ya. Okey. So itu yang saya nampak. Satu lagi cara untuk menangani anak yang manja. Satu lagi ialah so kita kena didik mak bapak, ya. Penuhi dulu apa anak ndak semua dapat. Sekarang tak boleh. Terutamanya dalam PKP ni. Dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan apa nama sumber-sumber pun terhad dan sebagainya. So kita cuma dapat penuhi apa kehendak anak, tengok situasi, tengok kondisi, tengok kelayakan. Ya, tengok kelayakan. Okey, mama boleh buat ni, kamu boleh dapat ni dengan syarat. Kamu buat kerja dulu, kamu belajar dulu, kamu tak mengamuk, kamu tolong jaga adik, kamu main dengan adik gini, ya. So kamu tolong kemas meja, jadi kita berikan mereka tanggungjawab, barulah bagi reward ataupun memenuhi kehendak mereka. Bukan macam dulu. Dulu apa mereka hendak kita bagi tanpa ada kata orang tu tanggungjawab ataupun kerja ataupun tugasan yang mereka patut lakukan untuk kata orang tu melayakkan mereka menerima apa yang mak ayah beri. Ini yang jadikan mereka ekstra manja. Minta dapat, no condition attached. Now kita akan beri dengan conditions attached. Tapi condition yang sesuai dengan umur dan kemampuan anak itu. Anak umur 5 tahun, kau kena cuci pinggan dulu semua, jangan periuk-periuk sekali baru. Anak 5 tahun suruh cuci pinggan, saya tahu apa yang dia cuci. Itu maksud saya, kerana munasabah, apa nama kondisi ataupun tanggungjawab yang kita berikan, ini semua untuk mengajar anak supaya lebih berdikari, kurang manja dan mengada-ngada. Ya, itu yang saya nampak. Okey. Satu lagi perkara yang untuk mendidik anak supaya tak manja ialah ni dia. Ni waktu PKP ni sesuai ni. Waktu PKP sangat sesuai. Okey, mak dan ayah bentangkan. Okey, semua anak-anak mari sini semua. Termasuk anak yang manja tadi. Okey, kita kat rumah ni ada banyak tukang jawab. Okey, kita mak kena masak. Abah kena tolong, kakak kena tolong masak. Tentang kemah-kemah ini. Yang lepas tu tentang siram bunga ini. Ya, tentang sapu halaman ini. Ya, untuk kemah tempat tidur ini. So kita senaraikan semua tugasan yang patut dibuat kat rumah, mungkin ada 20. Ayah buat yang mana? Mak kena buat yang mana? Kakak buat yang mana? Abang buat mana? Dan budak si manja buat yang mana? Bila dia nampak semua orang ada tugas masing-masing. Ayah pun ada tugas, mak ada tugas, abang ada. So aku dapat tugas ni. Jadi dia kata, oh munasabah. Aku bukan teraniaya,
bukan aku saja yang kena. Jadi kalau aku tak buat apa-apa, aku ni memang tak patut. Sebab semua orang ada tanggungjawab. Ini satu cara. Sebab terutamanya anak lelaki, seeing is believing. Dia lebih yakin bila dia nampak, oh semua orang ada kerja, semua orang ada things to do, semua orang ada responsibility, maka munasabah, aku pun ada responsibility. Dan pula kita lepas mereka dapat buat, kita beri puji-pujian, penghargaan dan mungkin hadiah ataupun ganjaran yang setimpal lah dengan apa yang mereka telah lakukan, ya. Okey. Dan yang last sekali lah, kalau apa nama? Okey. So untuk kita menangani masalah manja ni, kita kena ada undang-undang dan kena kuat kuasakan. Dulu kita ada undang-undang, tapi mak ayah kadang tak sampai hati nak kuat kuasakan. Okey. Kita kena cuci tangan, kena cuci muka, ya, kena solat Zuhur dulu, ya, sebelum buat ini. Tapi mungkin makan dululah sebelum solat Zuhur, ya. Kita cuma makan dulu dan kita solat Zuhur, ya. Kena pastikan semua orang solat Zuhur. Tak ada orang yang boleh ponteng. Kalau ponteng, kita kena ada, bukanlah hukuman, tapi ada tindakan yang sewajarnya. Kena kuat kuasa. Semua orang kena angkat pinggan ke sinki. Yang munasabah lah kan, janganlah budak 3 tahun turun angkat pinggan. Ya, semua kena bawa ke sana, ke dapur, dan yang mampu cuci terus pinggan. Yang mampu, yang tak mampu tak apa, letak saja. Yang besar boleh tolong cuci. Jadi kita kena buat undang-undang, ya, yang munasabah dan kuat kuasakan undang-undang itu. Ya, okey. So kita kena buat homework selama 1 jam. Kalau tidak, tak boleh main game. So tadi berapa lama dah ni start ni? Baru 20 minit nak main game, mak? No. Dah janjikan 1 jam buat kerja rumah. Kita kena tengok buku, kena menulis, kena buat colouring selama 1 jam. Daripada 8 hingga 9. Lepas tu baru boleh main. No, not now. No, please. Jadi kita kena ada undang-undang dan kuat kuasakan. Jadi untuk mengalahkan anak manja, mengada-ngada, alah tak apa, ya, tak buat pun boleh juga main game. Ini yang anak akan tidak bertanggungjawab akhirnya dan manja dia akan berterusan forever. Ya, tapi of course lah, yang last of course tak dapat tidak, doa mak ayah, doa mak ayah. Sebab doa ibu bapa amat makbul, insya-Allah. Betul. Doa tu senjata kita yang paling kuat kan itu. Paling kuat, paling mustajab, ya, insya-Allah. Ya. Okey, dan kita seterusnya kita ke soalan seterusnya, dia off topic sikit tapi ini kepada pembelajaran juga. Bagaimana nak mudah ingat dan faham perkara yang dipelajari. So ada anak mak bapak ni tanya, anak dia rajin belajar, baca buku, rajin suka kan. Tapi dah baca-baca tak ingat apa. Aduhai. Ini berlaku kepada anak-anak. Ini saya ada pengalaman secara langsung lah. Anak saya sendiri dan ratus ribu anak-anak orang lah di seluruh negara. Ya, sebab saya memberikan motivasi belajar dan teknik belajar ni sejak tahun 77. Jadi mungkin dah berjuta jugalah, ya, dah berjuta juga anak-anak yang saya jumpa di beribu sekolah. Termasuk beribu sekolah saya pergi sejak muda sampai ketua, dan saya dapati langkah pertama untuk menguatkan daya ingatan anak-anak ni, ya, di samping jangan lupa, ya, doa. Sebenarnya budak-budak pusat tahfiz yang menghafal Quran, ya, satu tanggungjawab yang sangat berat, nak mengingat Al-Quranul Karim, ya, 6,666 ayat tu, ya, sangat berat. Tapi ramai, ya, berjuta orang di dunia yang menghafal, tapi dia mulakan dengan doa penerang hati yang saya sebut dalam soalan yang lepas tadi tu, Allahumma aftah alaina, qalu subhanakala, ya, alam nashrah dan sebagainya. Kita baca doa ini sebagai asbab untuk menenangkan fikiran dan mudah kita menguatkan daya ingatan, ya. So mak ayah kena ingatkan anak untuk berdoa, ya, dan sebagainya. Itu sebabnya anak-anak yang hafiz ni, al-hufaz, yang hafal Quran ni, masya-Allah, ya, bila mereka belajar, mereka akan dapat 11A, 12A, 13A, 17A, ya. Ada seorang sahabat saya al-hafiz, dia ambil 2 PhD dalam 2 bidang sains, matematik dan fizik. Dia ambil 2 PhD dalam matematik dan fizik. Pada saya 1 PhD pun dah boleh botak kepala, tapi dia ambil 2 serentak sebab dia al-hafiz.
Sebab ada Quran dalam hatinya, maka daya ingatannya amat kuat. Jadi betul lah tu. Dan ramai orang bila saya tengok apakah rahsia pelajar-pelajar SPM di Malaysia baik tahun 2019, ya, 2020 dah keluar belum? Dah, ya. 2020 pun dah keluar dia punya result. So 2020, 2019, 2019 lah, ya, dan 2018 saya dapati kebanyakan mereka yang dapat 9 A1, 10 A1, dia punya rahsia ialah kami jaga solat 5 waktu, kami banyak baca Quran, kami banyak tahajud, kami banyak baca doa, kami banyak baca Quran, kami banyak tahajud. So ini jawapan standard pada mereka yang dapat 9 A1, 10 A1. Jadi tak dapat tidak, ini bukti bahawa doa dan zikir itu akan menguatkan daya ingatan anak-anak. Satu. Yang kedua, yang saya tengok, ya, ini dia. Mak ayah kena ingat, anak aku rajin belajar tapi bila exam tak boleh jawab soalan, dia tak ingat, dia kata dia lupa. Ni saya pun buat kajian. Bagaimana nak menguatkan daya ingatan? Rupanya ikut kajian. Bila kita membaca buku, kita boleh ingat 10% saja. Macam mana nak pandai, macam nak kuat ingatan? Dengan membaca visual, kita ingat 10%. Dengan mendengar saja, artinya kita dengar cikgu mengajar, orang lain baca, kita dengar, kita akan ingat 20%. Ya. Dengan mendengar dan membaca serentak, kita akan ingat 30%. 50%. Dengan mendengar dan membaca serentak, kita baca, lepas tu kita dengar. Ya, dengan melihat dan mendengar, melihat tu maksud membaca lah. Melihat dan mendengar, sebenarnya kalau saya kat kelas masa lecture baik di sekolah menengah sampailah ke buat PhD, bila pensyarah memberi ceramah, saya pastikan saya tengok dan saya dengar teliti apa yang pensyarah ataupun profesor ni ajar. Maka bila saya melihat apa yang ditulis atau dipancarkan kat skrin dengan mendengar apa yang dicakap, saya akan ingat up to 50%. Lepas tu kajian menunjukkan bahawa kita mudah ingat 70% apa yang kita sebut. Sebabnya saya pesan pada anak saya, bila awak dah baca buku semua, dah buat peta minda dan sebagainya, cuba tutup mata, tutup buku, cuba ingat balik, sebut balik. Cuba sebut balik apa yang kamu dah belajar. Tadi saya belajar tentang sejarah kejatuhan Melaka ataupun kejatuhan tanah Melayu, ya, pada tahun 1942 Disember. Ya, Disember, lepas tu Jepun naik basikal ke negeri Kelantan, Melayanya. Lepas tu jatuh pada so kita bila dia ceritakan, bila dia cerita disebut, maka dia akan ingat up to 70%. Dan dalam output learning, teknik untuk menguatkan daya ingatan, output learning, ya, pembelajaran output ialah baca, cuba ingat, buat nota ataupun peta minda, jawab soalan. Baca, cuba ingat, sebut, buat peta minda, jawab soalan. So barang siapa yang selepas membaca dah dapat ilmu atau informasi dan diaplikasikan, digunakan dengan menjawab soalan ikut kajian, dia akan ingat sehingga 80%. Jadi teknik belajar untuk menguatkan ingatan ialah bukannya baca buat nota, itu tak pandai, takkan kuat ingatan. Ramai orang akan gagal. Sebab itu namanya input learning. Itu tidak berkesan. 30% aja boleh ingat. Tapi bila kita dah baca, dah buat nota, cuba sebut, nanti jawab soalan, kita ingat up to 80%. Jadi untuk menguatkan ingatan, pastikan dah baca buku, dah belajar, aplikasikan ilmu yang kita dah dapat tu dengan menjawab soalan. Jawab soalan dalam buku, jawab soalan homework yang cikgu ajar, jawab soalan tahun-tahun yang lepas, peperiksaan yang lepas. Ini namanya output learning. Akan menguatkan daya ingatan, insya-Allah. Tapi ini dia yang saya pesan pada anak-anak saya. Kalau kamu nak pandai, nak, saya pesan ke anak-anak saya. Kamu pasang niat nak belajar, wahai Allah, aku nak belajar matematik, fizik, kimia, BM ke apa geografi, aku belajar ni, aku nak benar-benar faham supaya aku dapat ajar kawan-kawan aku yang tak faham, ajar kawan-kawan aku yang lemah. Sebab ikut kajian, barang siapa belajar dengan niat untuk mengajar orang lain, Allah akan bagi dia 10 kali ganda kefahaman. 10 kali ganda kefahaman dan ingatan. Rupanya, kalau kita baca buku, dia baca, kita ingat 10%. Tapi kalau kita baca dengan, ya Allah, bagi aku faham apa yang aku baca ni, supaya aku nak ajar kawan aku yang tak faham. Baru niat nak ajar aja, Allah akan bagi kita kekuatan dan ikut kajian. Yang sedap ni,
apa yang saya sebut ni dibantu oleh kajian. Kajian menunjukkan bahawa orang yang mengajar orang lain, apa yang dia dah tahu tu, yang dia dah belajar tu, dia ajar orang lain, maka kalau dapat mengajar orang lain sampai orang yang tak baca boleh faham, maka dia akan dapat 95%. Dia tak sampai 100%. 95% daya ingatan. Dia akan ingat up to 95% apa yang dapat diajar pada orang lain. Itu sebabnya kita digalakkan ada discussion group, ya, kumpulan diskusi. Artinya kita bagi-bagikan, ya, kita ada 9 subjek, 3 subjek 1 orang. So kita ada 3 orang dalam kumpulan kita. So kita buat nota, dan masa kita berbincang, seorang kena mengajar, kongsi nota dia, sejarah ke, sains ke, biologi ke, ekonomi ke, ataupun geografi. Contohlah, kita terangkan. Bila kita dapat terangkan pada kawan-kawan yang tidak membaca, tak buat nota, sampai mereka faham, maka yang mengajar, yang memberi penerangan akan dapat sehingga 95% daya ingatan. Jadi bila kita fahamnya tu, insya-Allah lah, ya. Okey. So yang lainnya saya nampak untuk jaga kuat ingatan, pastikan dia cukup tidur. Dia tak berapa stres. Semua orang stres, tapi jangan stres sangat. Artinya jangan pasal ada masa untuk qailullah. Rupanya qailullah yang Nabi amalkan sepanjang hayat, yakni tidur sekitar 10-15 minit sebelum zuhur atau sesudah zuhur lah, ya, dalam Ramadan. So kita tidur 10-15 minit tu akan menguatkan daya ingatan, akan menguatkan kekuatan tenaga untuk belajar waktu malam dan mudah bangun untuk tahajud. Ini kajian, ya. Jadi saya pun sangat setuju ni. Walaupun saya memang amat kurang dapat qailullah. Ya, qailullah akan bantu, dan saya dah sebut diet kena jaga untuk kuat ingatan. Dan bab kata orang tua lah, ikut pengalaman, ikut sunnah, ya. Jangan makan makanan ataupun minuman yang ada semut mati dalamnya. Sebab dalam semut itu ada kimia yang menyebabkan otak mudah jadi pelupa. Ya, dalam air, dalam sup, ya, dalam apa, kalau ada semut mati, buanglah, ya. Sebab bukan buang semutnya, buanglah semua, sebab dia akan menyebabkan otak kita jadi pelupa. Ya, so samalah, banyaklah kes kalau kita Google, ya, perkara menyebabkan otak kita jadi pelupa, termasuklah makan kepala ikan, ya. Dalam kepala ikan tu ada bahan kimia yang menyebabkan otak jadi pelupa. Tapi kalau ikan itu dipanggang ataupun masak yang tidak, atau digoreng yang tidak ada kuah, maka tidak jadi isu kepada daya ingatan, ya. Dan akhir sekali, pakar dalam bidang pembelajaran pendidikan pedagogi, ya, untuk anak-anak ni pada tadika sampai ke universiti, repetition is the mother of all learning. Artinya kita kena mengulang, ya. Dan kalau boleh baca buku, baca nota, baca bahan tu sebelum lebih daripada 48 jam. Bila kita lebih daripada 48 jam, hampir 80% yang kita ingat terpadam. So sebelum 48 jam kita ulang balik. Sebelum dapat kita ulang balik. Tengok aja balik. Rangka sebabnya peta minda atau nota ringkas sangat penting. So kita tengok balik dalam masa 48 jam, dia ingat balik. So repetition, ulangan, ya. So ini akan membantu daya ingatan yang mantap, insya-Allah. Repetition ni tu, practice repetition. Kata orang putih, kan. Correct. So betul. Macam orang profesional ahli atlet luar negara pun kita tengok semua berlatih. Saya suka sebut Faraen gimnasnya, dia berlatih. Sebab Faraen tu menarik sikit berbanding Federer ke apa ke, ya. Arif mu terbayang Faraen mana satu pula. Mana satu ni. Dah lupa tu. Tak tengok gimnastik. Sebab saya dulu gimnas. Saya dulu memang suka gimnastik. Okey. Repetition, teknik yang betul, jaga kesihatan tubuh badan, terutama dari segi nutrisi. Betul tak? Yes, itu antara benda yang kita boleh buat untuk tingkatkan kita punya daya ingatan. Dan juga anak-anak. InsyaAllah. So, betul. Banyak tips kali ni Datuk kongsi ni. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat mengamalkan lah, termasuk diri saya lah terutamanya, ada anak kecil lagi. Dan siapa yang menengok video ni, kita doakan agar kita semua dapat amalkan segala tip-tip ni dan sampaikan kepada kawan-kawan kita juga. Kan, insya-Allah. Yes, penting. InsyaAllah kita boleh dapat pahala satu, dapat tolong kawan-kawan kita tu. Itu amatlah baiklah, kan, kita tinggal biasa, kan.
dari Ya, study. Datuk ada apa tambah ke? Tak ada? itu saja. Itu Itu saja saja. insya-Allah. Okey. So, insya-Allah kita jumpa lagi lain kali di lain sesi dalam program Mak Ayah tanya, di MK jawab. Okey. Okey. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.